Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pastikan anda sihat, ceria dan bersemangat ya untuk meneruskan perjuangan kehidupan ya. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Su nak kongsi satu lagi tajuk berkaitan dengan komunikasi kelompok ya. Komunikasi kelompok ya. Jadi kita dalam kehidupan kita sebagai pelajar, kita pada sekolah ke, kolej ke, universiti ke, kita bekerja ke di jabatan kerajaan, swasta atau kita bekerja sendiri ke, kita dalam organisasi, dalam persatuan umpamanya kan ya. Sama ada persatuan-persatuan NGO ataupun dalam surau, taman dan sebagainya, kita sering terlibat dalam aktiviti-aktiviti kelompok ya, kelompok-kelompok kecil ya. Kita pergi mesyuarat tu kelompok lah. Kita menganggotai jawatan kuasa persatuan ke, taman ke, surau ke kan. Ya. Atau di tempat kerja ada kumpulan-kumpulan kerja tertentu ya, itu kelompok ya. Jadi apabila kita berada dalam kelompok, maka ada isu-isu yang berkaitan dengan komunikasi yang kita kena beri perhatian ya. Kadang-kadang kelompok gagal ya mencapai tujuan kenapa ia diwujudkan kerana masalah-masalah komunikasi ya. Sebab tu kita bincang komunikasi kelompok ya. Baik, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi kelompok ni ya. Kita tengok dulu. Okay, kalau kita lihat dari segi definisi lah ya, definisi komunikasi kelompok itu merupakan satu proses komunikasi bersemuka, maknanya kita jumpa, kita nampak ya, kita nampak antara satu dengan lain ya, melibatkan kumpulan yang biasanya kumpulan yang kecil lah ya, lebih daripada 2 orang, 3 orang, 5 orang, 7 orang, boleh jadi 10 orang ya, boleh jadi 15 orang ya, kumpulan yang kecil lah, bukan kumpulan besar kan ya. Untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu ya. Jadi setiap kelompok yang diwujudkan sama ada kelompok formal atau tidak formal, dia ada tujuan-tujuan yang kita akan bincangkan selepas ni ya. Biasanya kalau kita lihat saiz kelompok tu kecil ya. Kalau anda di sekolah, di universiti, di kolej anda ada grup, ada apa nama, kumpulan pelajar ya, ada study group, kadang-kadang ada bersyarah bagi projek kumpulan ya. Kita berada dalam kelompok yang kecil ya. Di tempat kerja macam tu juga ya, kita ada jawatan kuasa itu, jawatan kuasa macam-macam lah. Masa Pak Su kerja dulu dekat 20 jawatan kuasa yang Pak Su anggotai kan. Itu kelompok-kelompok. Ataupun ada kumpulan apa nama ni, kumpulan meningkat mutu kerja ya, ada juga ya. Ataupun bila ada projek-projek tertentu, dia ada jawatan kuasa diwujudkan ya, kumpulan yang kecil ya. Dan setiap individu ya, setiap ahli dalam kelompok itu ada peluang untuk berinteraksi. Kita boleh bercakap, kita boleh berdiskusi, kita berkomunikasi, kita boleh bincang ya, kita boleh bagi idea ya, dan kita melihat antara satu sama lain ya. Dan setiap kelompok yang diwujudkan itu ada tujuan-tujuan yang kita sepakati. Jadi kalau anda bersyarah bagi projek kumpulannya, kita nak buat satu projek ya, markah ada 20% umpamanya ya, kita ada 5-6 orang ahli, maka semua ahli sepakat mesti beri komitmen ya. Kadang-kadang ada setengah-setengah kumpulan tu tak mencapai tujuannya, target nak dapat A, dapat B minus. Kenapa? Kenapa ada seorang daripada 2 orang daripada ahli kumpulan tidak beri kerjasama. Kenapa tak bagi sama? Ada masalah komunikasi. Kadang-kadang kita nak selesaikan masalah, kita nak kongsi maklumat. Kalau kita dalam kumpulan study group ya, kita nak kongsi maklumat ya. Amin bagus dalam admaths, dia akan bimbing kawan-kawan dia. Yang Leman pula bagus dalam English, so dia akan bimbing, sharing maklumat dengan kawan-kawan dia ya. Lama-lama semua orang bagus matematik, semua orang bagus bahasa Inggeris ya. Tu dia. Ataupun kita nak terlibat dengan program-program pembangunan diri. Ini biasa dalam training, dalam latihan ya, pembangunan diri ya. Macam mana kita nak mengatasi, katalah kita ni tak semangat tu, kita masuk dalam grup LDK punya motivation ya. Kita ni tak ada kemahiran tertentu, kita masuk dalam kumpulan kecil yang fokus kepada meningkatkan kemahiran. Ini lebih kepada pembangunan diri atau pembentukan sikap dan sebagainya ya. Dan komunikasi kelompok ni boleh wujud secara formal atau tidak formal mengikut situasi ya. Okey. Kita lihat sepintas lalu tentang tujuan kenapa komunikasi kelompok itu diwujudkan ya. Antara lain yang pertama ialah kita nak menjalinkan hubungan sosial ya. Baik, apa-apa tugas yang kita nak jalankan di sekolah, di tempat kerja, dalam persatuan, di taman, di surau ya. Baik, kalau ahli dalam kumpulan tidak ada hubungan yang kuat, tidak ada hubungan yang intim, tidak ada hubungan yang
padu. Maka tidak ada wujud perpaduan. Bila tak ada wujud perpaduan, maka objektif atau tujuan kelompok tu tak dapat dipenuhi. Akan ada masalah-masalah komunikasi dan sebagainya. Itu pentingnya kita berkomunikasi dengan kelompok tu untuk mewujudkan hubungan sosial yang baik. Yang kedua, kerana kita nak berkongsi maklumat ataupun ilmu atau pengetahuan yang kita nak kongsikan. Kadang-kadang kalau bersifat kemahiran, kita cakap dalam kumpulan yang besar, orang nak faham tapi tak boleh nak buat. So bila kita dalam kelompok, kita boleh bagi kefahaman, kita boleh bagi kemahiran yang teknikal, dan kita boleh cepat nak kita bagi orang faham dan kuasai suatu maklumat itu ataupun kemahiran tadi. Yang ketiga, pembelajaran dan latihan. Ini komunikasi kelompok, cikgu, pensyarah lah, trainer lah, motivator lah dan sebagainya terlibat dalam program pembelajaran latihan di mana kita ada proses interaksi yang sangat aktif sangat banyak di mana ahli-ahli ada peluang untuk bertanya, berbincang, bagi idea pandangan. Jadi ini boleh penting dari segi pembangunan diri ataupun meningkatkan pencapaian akademik kita ataupun kalau di tempat kerja meningkatkan kita punya kemahiran kompetensi kerja kita. Ini pembelajaran dan latihan kadang-kadang kita ada kelompok tu kita wujudkan untuk tujuan bimbingan dan terapi. Ini lebih kepada konsultan, ahli-ahli psikologi, motivator, psikiatris dan segala-gala pakar lah dalam mana-mana bidang lah Kadang-kadang training itu, bimbingan itu, terapi akan berkesan bila dibuat dalam kelompok. Macam dulu Pak Su buat katakan kaunseling kelompok, kaunseling kelompok untuk pasangan-pasangan yang menghadapi masalah-masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak tu. Bila kita bincang dalam kelompok tadi, banyak interaksi, banyak sharing So lama-lama ahli dalam kelompok rasa seronok, ada orang support dia ada orang bagi pandangan kat dia, so kita dapat selesaikan banyak masalah kat situ Okey. Kemudian apabila kita diberi projek atau tugas-tugasan kumpulan, kita pelajar ke, kita pekerja ke, atau kita dalam organisasi NGO dan sebagainya, ada projek-projek yang kita nak jalankan dalam bentuk kelompok. Di sini pentingnya komunikasi kelompok yang berkesan juga Baik, seterusnya membuat keputusan. Ini mesyuarat. Ini mesyuarat kita kat sekolah, kat universiti, kat tempat kerja, swasta, organisasi, NGO, surau, taman kita selalu bermesyuarat Kadang-kadang kita mesyuarat 3-4 jam padahal kalau kita buat mesyuarat itu secara berkesan, ada komunikasi yang baik yang efektif, mungkin kita dapat selesaikan dalam masa 1 jam atau 1 jam setengah. Ini bergantung kepada pengerusi dan setiausaha macam mana nak main peranan supaya keputusan-keputusan boleh dibuat dengan lebih baik Baik, seterusnya adalah penyelesaian masalah dan konflik. Kadang-kadang wujud konflik atau masalah dalam hubungan biasanya berhubungan So bila kita buat dalam bentuk kelompok dulu Pak Su pernah buat counseling kelompok satu keluarga anak ada masalah, panggil mak, panggil ayah, panggil abang, panggil kakak, panggil adik semua. So kita buat dalam bentuk kelompok. Jadi wujud dari interaksi, komunikasi mak cakap, bapak cakap, adik ni, lama-lama kita dapat selesaikan masalah tu. Dan anak tadi yang pada awalnya dia tak nak belajar, dia give up tak nak ambil exam bila kita buat perbincangan dalam bentuk kelompok tadi, kita dapat selesaikan konflik keluarga tadi dan akhirnya pelajar ni dapat beri tumpuan pelajaran dan sangat Pak Zu sangat seronok kerana bila keputusan SPM keluar pelajar ni berjaya dengan agak cemerlang dan dapat masuk universiti. Tu dia. So kita selesaikan dalam bentuk kelompok di mana komunikasi, interaksi berjalan dengan begitu baik sekali Dan yang akhir adalah pencapaian idea dan inovasi. Kadang-kadang kalau kita fikir sorang-sorang kita fikir seorang dalam bilik dalam pejabat tak dapat idea so bila kita duduk dalam kelompok kita dapat buat percambahan idea, percambahan pemikiran maka timbullah idea-idea baru, inovasi baru. Maka mana nak meningkatkan kualiti di tempat kerja, kualiti dekat jabatan kita dan macam-macam tu kualiti lah jadi inilah di antara lain tujuan-tujuan kenapa kita mengadakan aktiviti kelompok di mana di sana terdapat komunikasi atau interaksi bersemuka yang membolehkan setiap ahli tadi memberikan pandangan ataupun idea tadi Jadi saudara banyak betul faedah dia kita buat komunikasi kelompok ni Apa yang Pak Su amati dan perhatikan ialah kadang-kadang ialah
apabila kita tidak gagal ya, bagi kita gagal untuk berkomunikasi secara berkesan, berinteraksi secara semestinya, kadang-kadang tak wujud kesepahaman ya. Kadang-kadang tak wujud unity ya, perpaduan ya, tak wujud kerjasama ya. Kadang-kadang ada ahli yang kecil hati, menarik diri. Dia tak boleh beri komitmen yang besar ya untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi ini masalah-masalah ini selalunya berlaku kerana komunikasi tidak berjalan secara efektif ya. Sebab itulah kita kena belajar buat komunikasi ni ya. Komunikasi interpersonal ya, yang melibatkan diri kita dan orang lain ya. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Salam motivasi.